Tak bagus, perlu lapor lah, jangan diam. Perlu ambil tindakan. Okey. Itu Cik Nurin. Cukup kan Nurin? Doktor, kalau saya nak mencelah sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Macam tadi kan doktor dah kata kalau pihak sekolah tu jangan sembunyikan kalau berlaku kes boy kan. Kalau lah katakan sekolah tu sembunyikan tapi macam ada ketua pengawas ke pelajar-pelajar lain, dia orang nak laporkan buli tu tapi dia nak laporkan terus ke balai polis ke macam mana? Okey, kalau pelajar dia boleh parent melaporkan. Dia boleh sama ada kalau tak nak jaga nama baik sekolah, parent lapor kepada pihak sekolah dulu. Kalau pihak sekolah masih tak ambil apa tindakan, yang pembuli masih ada di sekolah dan dia fikir anak dia tak selamat di sekolah, parent boleh buat laporan ke balai polis. Jadi polis akan datang siasat ke sekolah. Tapi kalau sekolah boleh ambil tindakan tersebut, mungkin boleh settle isu itu, pelajar dibuang sekolah dan sebagainya, okeylah, parent tak perlulah sampai balai polis. Tapi kalau tindakan itu serius, cedera, memang kena ke balai polis sebab dia balik ke hospital dan kita buat makluman kepada pihak hospital dan kita perlu buat laporan polis supaya hak setiap pelajar itu dilindungi. Macam tu. Barulah tak berleluasa. Tapi sebab orang takut nak bersuara, takut dengan ugutan dan sebagainya, jadi tingkah laku tu sangat berleluasa. Kan mereka dominan. Sebab ni baru-baru masuk sekolah lepas PKP ni pun saya dapat kes juga di sekolah asrama. Sayanglah pelajar-pelajar kita masuk asrama untuk belajar tapi kalau dekat asrama tu ada senior yang membuli sehingga kan pelajar junior tak boleh duduk di asrama, habis keluar. Jadi saya rasa sangat merugikan lah. Dan pihak sekolah macam tak ambil tindakan sebab pelajar ni pelajar cemerlang. Dia tak kira cemerlang atau sebagainya sebab kalau tingkah laku dia tak bagus, dia perlu diambil tindakan. Itu perlulah sebab kita nak mendidik. Peranan sekolah untuk mendidik. Kalau kita lindungi benda yang salah, kita terlibat sama malah tidak mendidik anak murid itu. Okey, terima kasih. Sama. Seterusnya Adil dengan soalan. Adakah apa-apa hukuman atau Dil, Mike. Sorry. Anda mendapat doktor, adakah apa-apa hukuman atau denda yang dikenakan pada pembuli pada peringkat kebangsaan atau global lah? Oh, kalau global tak pastilah. Saya rasa semua ada tindakan macam tu. Cuma semua negara ada tindakan kepada pembuli sebab dia consider salah laku di sekolah lah ya. Dia salah laku disiplin. Dia perkara utama sebab kajian tentang buli ni bukan di Malaysia sahaja. Luar negara pun ada buat kajian tentang buli ini. Dan biasanya tindakan yang diambil dia bergantung kepada jenis buli, keseriusan, intensiti dia punya tingkah laku buli itu. Kan kalau dia tidak mencederakan, dia hanya ugutan dan tidak mencederakan lagi, kemungkinan kalau dia tinggal di asrama mungkin dia dikeluarkan daripada asrama tapi masih dia boleh bersekolah. Tapi kalau ada sentuhan fizikal sama ada secara seksual ataupun sebagainya, itu biasanya dia akan dibuang sekolah lah. Tindakan yang dibuat kat sekolah macam tu. Dia akan dibuang dari sekolah tersebut. Jadi dia perlu merayu untuk ke sekolah lain ataupun kadang-kadang pelajar yang sangat agresif di sekolah dia akan tercicir sahaja. Kalau melibatkan kekerasan, jenayah seksual dan sebagainya, kemungkinan pelajar ini akan direman dan dihantar kepada, kalau di bawah umur mereka akan dimasukkan di bawah sekolah tunas bakti, institusi akhlak. Dia tidak akan dapat kehidupan normal. Kalau macam dewasa kita masuk penjara kalau berlakunya tingkah laku luar batasan ni lah, maksudnya kalau melepasi daripada dia masuk dalam kategori jenayah, dia akan masuk ke penjara. Tetapi kalau di bawah umur 18 tahun itu, mereka akan dimasukkan di sekolah akhlak, sekolah tunas bakti dan sebagainya. Ini tindakan yang sangat serius lah saya rasa. Kalau dia melibatkan macam kes-kes yang kematian, kecederaan serius, mereka tu perlu diambil tindakan yang seserius itulah. Tapi kalau keadaan yang biasa, ugutan macam minta duit, ambil makanan asrama, itu macam kalau asrama dia buang asrama, kalau serius lagi dia akan buang sekolah. Begitu kalau melibatkan jenayah, dia akan diambil tindakan oleh pihak polis lah, mahkamah dan sebagainya. Okey. Okey.
Tapi dalam keadaan biasa ada juga kat sekolah yang tak sampai stage mana dia akan bagi markah demerit tu, kadang-kadang masih digunakan konsep yang sama. Dikumpul markah demerit tu sampai one stage tu kena buang. Ada kes yang macam tu lah. Dia tak direct buang sekolah, dia akan bagi point demerit yang tinggi lah. Macam tu. Okey. Masih doktor menjawab pertanyaan. Alright. Okey. Ni Afifah. Okay. Soalan seterusnya. Okay. Adakah buli berlaku di peringkat dewasa dan warga emas? Okey, warga emas ke dewasa? Warga emas dewasa dia rasa macam malu nak beritahu kan. Tapi kalau setting pekerjaan pun saya nampak ada. Kalau setting pekerjaan biasanya yang lebih dominan dia akan bully yang pekerja-pekerja yang baru masuk, junior-junior, nampak tak? Bully secara begitu. Dia tak adalah nak tumbuk-tumbuk tu kalau kes-kes yang lain tu adalah tingkah laku bully sedemikian. Tapi dalam setting biasa dewasa ni saya rasa jarang lah, kecuali remaja tu masih ada. Kalau dewasa ni dalam setting pekerjaan, kalau dalam keadaan biasa saya rasa suka jugalah, kecuali dia di-exclude daripada society, dia dibuli. Macam kalau dia tak join kumpulan yang selalu ke masjid, dia bukanlah dibuli tapi dia dipulaukan. Acara dia tak diraikan oleh orang-orang masjid. Kalau kematian ahli keluarga dia pun dia orang macam tak berapa nak ambil. Itu bukan bully lah, tetapi dipulaukan lah secara nampak. Dia tak adalah kategori macam sekolah dibuli tu sebab di sekolah dia kalau bully lain kan kita nampak. Tapi kalau kes-kes yang orang tua-tua ni pun kalau kehidupan mereka di rumah penjagaan orang tua-tua. Kalau setting macam tu ada jugalah saya nampak bully tu. Sebab dia rasa kalau sesuatu perkara tu dia nak ambil lebih attention. Kan dekat rumah orang tua-tua tu bila setting duduk rumah orang tua-tua, masing-masing nak cari perhatian sebab ditinggalkan oleh anak-anak setting orang tua-tua. Jadi dia macam ambil peluang, dia ambil, dia bukanlah bully, dia ambil mungkin kemudahan tu dia lebih kepada diri dia. Macam tu sajalah. Tak adalah seserius macam zaman-zaman kanak-kanak remaja di sekolah ni. Dia tak banyak lah bagi saya, cuma dalam setting pekerjaan saya katakan tadi, dia bully waktu kerja, bos membuli dia punya staff, kan tak bayar gaji, itu dah macam penganiayaan lah. Adakah itu nak dikatakan pembulian pun saya kurang pastilah pula. Dia menimbulkan ketidakselesaan di ada parti lah. Dan satu parti lagi dia rasa dia berkuasa, dia boleh menindas satu lagi. Dia consider macam bully lah, tapi kalau dewasa ni kita panggil lebih kepada penganiayaan, penderaan kan. Dia tak sebutlah dalam rumah tangga dia panggil bully. Dia kata penderaan rumah tangga. Dia penderaan isteri kan. Dia tak panggil bully isteri lah. Setting sekolah lah bully tu biasanya, dewasa ni jarang-jarang lah juga kita nak dengar dia bully. Okey, doktor saya nak mencelah sikit soalan terakhir. Boleh. Ya. Pada pandangan doktor, dan bagaimana cara atasi daripada kesan buruk bully dalam rawatan yang boleh dilakukan? Macam contoh, macam contoh rawatan yang boleh dia ambil oleh si mangsa bully lah. Okey, mangsa bully. Macam saya katakan tadi, mangsa bully sangat terkesan, especially dari segi psikologi dia lah. Psikologi ni maksudnya jiwa dia, dari segi emosi dia, cara dia fikir, dia akan bawa sampai dia dewasa, sampai dia ke hari tua. Dia akan ingat momen-momen dia dibuli kat sekolah tu. Kesan itu scar ataupun parut yang berlaku pada diri dia tu, tak sama ada parut secara fizikal kalau dia didera fizikal, ataupun scar dari segi emosi dia, psikologi dia itu akan bawa sampai dia dewasa sebenarnya. Jadi perlu dirawat supaya dia tidak kesan yang negatif kepada individu, especially mangsa bully. Contohnya kalau mangsa bully ni, kita ada guru bimbingan dan kaunseling dekat sekolah pelajar saya yang buat kajian PhD, semua menggunakan intervensi kaunseling. Sesi kaunseling boleh membantu remaja atau pelajar sekolah untuk mengatasi isu yang mereka hadapi ekoran daripada tingkah laku bully. Biasanya bila berlaku tingkah laku bully, dia akan ada low self-esteem, penghargaan ke diri yang rendah ataupun negative self-concept. Dia pandang diri dia negatif. Aku memang bodoh, aku tak boleh, aku memang tak ada siapa nak kawan dengan aku.
Kan, jadi benda-benda negatif ini akan dia bawa dalam diri dia kalau kita tak bagi intervensi ataupun rawatan kepada individu bangsa budi. Sebab itu ada pelajar yang depressed. Dia sangat tertekan, dia murung. Kan, dia murung, dia balik rumah, dia diam, dia duduk di sekolah, dia diam. You rasa pada seorang pelajar, adakah you akan happy kalau you tak ada kawan, you pergi sekolah dalam keadaan ketakutan? Kan, sekolah sampai bila pontim ni Rasa down je lah. Dia rasa down. Dia rasa down, dia rasa macam tak guna dia pergi pun. Betul. Dia rasa macam tak ada masa depan. Sebab itu intervensi counselling sangat penting supaya dalam tu dia berbagai approach lah. Ada berbagai approach, ada yang guna macam reality therapy, ada yang guna rational emotive behavior therapy. Semua-semua ini adalah kaedah ataupun teknik untuk bantu individu supaya dia boleh mengatasi isu yang dia ada sekarang. Dia tak boleh kontrol dah bully tu dah berlaku dan dia boleh kontrol supaya tak berlaku lagi. Apa yang perlu dia buat? Dia perlu tegas diri, assertive. Faham. Kan? Dia kena berani bercakap, bersuara. Kita kena train student tu. Have confident untuk bersuara, memberitahu guru. Dia jangan bila orang ugut jangan cakap, dia pun tak cakap. Dia actually kena bully. Sampai bila nak keluar daripada orang kata kepompong ketakutan tu. Kitaran Kalau tu dia lah. tidak bertindak, dia takkan. Ya, dalam putaran tu dia masih dalam tu je, tak boleh keluar. Faham. Kan? Sebab tu kita kena biasanya intervensi counselling boleh membantu individu lah untuk keluar daripada kepompong itu. Dia akan rasa lebih yakin diri, dia rasa confident untuk atasi isu ini. Okey doktor, terima kasih. Bagi tak nak bawa, kalau dia sampai yang tadi saya kata depressed tu, memang ada sampai simptom-simptom untuk bunuh diri. Ataupun dia sampai ada self-hurt behavior. Dia mencederakan diri dia tak guna dia pergi sekolah, dia tak guna dia hidup. Macam tu. Itu sangat bahayalah sebenarnya. Perlu dibantu mereka ini.